Saya telah sedekahkan semua dan arwah suami saya tanpa memaklumkan kepada anak-anak saya dengan mengharapkan ianya sebagai sedekah dan pahalanya diniatkan untuk arwah. Adakah perbuatan saya ni betul? Arwah dia, suami meninggal dunia. Kalau isteri meninggal dunia, kalau suami ataupun isteri nak sedekahkan pakaian tanpa memaklumkan kepada waris yang lain, asasnya niat untuk sedekah tu betul. Namun perbuatan menyedekahkan pakaian yang dikategorikan sebagai harta pusaka tanpa keizinan waris yang lain adalah salah. Perbuatan tu salah lah. Kaedah sebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun matlamat kita nak dapat pahala untuk arwah suami, untuk arwah isteri, tetapi perbuatan tidak maklumkan dulu kepada waris-waris yang lain itu salah lah. Justru itu perlulah diberitahu terlebih dahulu untuk mendapat keizinan daripada mereka. Namun saya yakin dan pasti mereka akan menyokong hasrat baik itu. Biasa benda sedekah ni anak-anak setujulah. Tapi takut ada anak yang nak pakaian tersebut tak. Dia kata saya nak pakaian tu. Jadi mak tak boleh buat macam tu. Jadi kita tak boleh marah lah. Sebab masing-masing ada hak. Tapi dalam bab sedekah ni saya rasa majoriti setujulah. Cuma ada juga kes yang mana dia buat tindakan sendiri. Contohnya duit arwah dia sedekahkan dulu. Dia tak maklum kepada anak-anak. Yang ni perbuatan ni kalau boleh kena maklum sepatah. Maklum dan minta izin. Bukan maklum saja. Kita tak boleh guna kuasa veto kita sebagai isteri ataupun ibu kepada anak-anak. Kita kata ni mak buat keputusan. Pakaian arwah ataupun duit arwah kita sedekah. Baru daripada ni. Tak boleh. Minta izin daripada semua terlebih dahulu. Apa saja yang ditinggalkan oleh si mati. Nak buat sesuatu kena maklum dan minta izin. Sama kita perbincangan. Tapi benda baik saya yakin benda ni akan disokong insya-Allah. Soalan 73, saya seorang perempuan, bukan saya lah soalan ni lah. Dan telah bernikah sekali lagi setelah menjadi balu. Saya nak tahu setakat mana hak suami baru saya terhadap harta saya jika sayang, bukan saya, jika saya buang NG tu. Jika saya meninggal dunia kelak. Dia ni seorang balu, nikah baru. Kemudian nak tahu suami baru dia tu setakat mana harta dia dapat. Hak pusaka bagi seorang suami bila kematian isterinya ada dua. Sama ada mendapat 1/2 jika isterinya itu tiada zuriat, atau menerima 1/4 jika isterinya itu mempunyai zuriat. Dua tu je kadar dia. Sama ada masa dia kahwin dengan balu tu memang hartawan, memang kaya lah, kaya raya. Balu tu kaya raya ke miskin papa gedana ke, kalau dia kahwin dengan seseorang bila dia mati, apa saja harta yang dia ada semasa dia berkahwin ataupun sebelum dia berkahwin dah ada harta tersebut, harta tu dikira harta pusaka dan wajib diwarisi juga oleh suami dia. Maka dalam keadaan dua perkara je. Sama ada 1/2 jika si isteri itu tiada zuriat, mana dia tidak pernah beranak. Sama ada daripada suami sebelum ini atau bersama dengan suami baru tu memang tidak ada anak, maka suami dia akan dapat separuh. Kalau duit ada 1,500,000 dapat kepada suami itu. Nak raya Cina suami itu. Nak. Kemudian yang kedua 1/4 jika ada zuriat. Sama ada dia kahwin dengan balu ni ada anak dah. Maka jika balu tu mati, maka suami dia akan mendapat 1/4 daripada harta dia. Kalau 1,250,000 milik suami tadi. Itu. Tak kira. Asal ada zuriat je. Tak kira anak lelaki ke anak perempuan, asal ada zuriat. Anak kucing tak termasuk. Anak kita. Ya. Suami dia mendapat soalan bukan hakir. Harta sepencarian ni hanya suami atau isteri je boleh tuntut. Waris tak boleh tuntut. Macamlah seorang contohnya, Mamat kahwin dengan Minah. Mamat ni mati. Jadi harta Mamat ni tak dibahagi lagi. Habis iddah Minah kahwin. Minah kahwin dengan Ali contoh. Minah pula mati. Ada orang cakap, ustaz tak dapatlah dia ni sebab harta yang Minah dapat sebenarnya harta bekas suami dia. Itu tak betul lah. Sebab apa tak betul? Sebab bila mana, siapa mati tadi? Lupa dah. Mamat ni mati ni tadi. Mamat ni mati, dia ada isteri namanya Minah.
Bila mamat ni mati, tak ada zuriat. Contoh, Minah ni layak dapat 1/4 harta dia. Tapi lepas tu habis iddah 3 kali suci, Minah kahwin dengan Ali. Minah pula mati sebab Ali ni kacak telajak, mati Ali, mati Minah. Jadi bahagian 1/4 yang Minah dapat daripada suami dia mamat ni akan diwarisi pula oleh suami dia. Suami dia akan dapat 1/2 daripada harta yang sepatut layak dimiliki oleh Minah tadi. Jadi tak ada lah isu yang mengatakan bahawa tak boleh dapat sebab itu bukan harta Minah, itu harta bekas suami dia yang mati. Tak betul. Memang harta suami, tapi ada hak pada Minah tu 1/4 sebab suami tidak ada zuriat. Kalau ada zuriat, isteri dia 1/8. Isteri kahwin baru, maka mati isteri tersebut, 1/8 bahagian ni akan diwarisi pula oleh zuriat dia ataupun suami baru dia kalau ada. Suami baru akan dapat 1/4. Contoh, sebab si mati ni ada zuriat, maka suami akan dapat 1/4 daripada 1/8. Macam semalam ada orang tanya pada saya tentang isu mak dia meninggal dunia, adik lelaki dapat 42/312. Saya tak tanya lah 312 data daripada mana, sebab benda tu keluar daripada sijil faraid. Dalam proses tersebut dah keluar sijil faraid, mati pula adik tu, keluar jadi 42 tu. Adik ni mati, jadi dia nak faraidkan bahagian adik ni pula kepada ibu, isteri, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Dia suruh kira. Jadi mewarisilah harta anak-anak ni, isteri dan ibu dia, daripada harta adik lelaki dia tadi. Dia 42 tu pecah pula jadi berapa pembahagian. Itu tu macam contoh lah. Jadi dalam bab ni, isteri-isteri yang berkahwin baru, kalau dah menjadi balu, tak jadi masalah bab tu, sebab itu rezeki masing-masing lah. Nak kahwin, jangan sekat. Kadang-kadang kita sekat mak kita daripada kahwin. Mak jumpa power baru tak. Mak kata mak nak kahwin. Tak boleh mak kena sekira dengan bapak seorang saja. Tak boleh. Haram hukum anak menghalang ibu atau ayah dia kahwin lain. Haram hukum ni. Tak boleh. Bahkan kita wajib mencari pasangan kalau ayah kata saya nak kahwin lain. Sebab dia berbeza antara menjaga orang tua, isteri menjaga dengan suami menjaga, dengan anak-anak menjaga, ni perbezaan yang besar lah. Kalau dapat isteri yang bagus, Masya Allah, Tabarakallah, suami sakit jaga betul-betul, dapat suami yang baik, isteri sakit jaga betul-betul, itu memang terbaiklah rezeki yang Allah beri pada kita. Ada juga bila isteri sakit, suami kahwin baru, dia tak jaga isteri dia, dia tendang isteri keluar, itu orang panggil berat nanang. Baik. Soalan ke-74. Ada soalan lagi tak bab isteri ni? Ini kalau isteri yang mati. Kalau suami yang mati sama jugalah kesnya. Cuma bezanya kalau isteri dia mati, suami kahwin baru. Suami yang mati pula. Sebab isteri cantik telajak. Mati suami. Sebab dalam Facebook muka comel. Tengok betul-betul jerawat batu 14 butir atas muka. Mati suami dia. Maka isteri dia akan dapat berapa? 1/4 atau 1/8. 1/4 jika si mati tak ada zuriat daripada isteri sebelum ni ataupun dengan dia. 1/8 jika si mati ada zuriat. Itu hak bagi seorang isteri lah. Baik, soalan 74. Adakah penama dalam KWSP sebagai pemilik mutlak harta bila pencarum meninggal dunia? Jawapannya, seperti mana kita tahulah, penama dalam KWSP hanyalah pemegang amanah yang akan menerima jika dia adalah waris kepada pencarum. Dia pemegang amanah. 20%, 30% nama kita tu, keluarkan duit tersebut dan faraidkan kepada semua ahli waris yang layak terima pusaka. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu, ada seorang perempuan ni dia meninggal, perempuan lagi meninggal, asyik meninggal perempuan ni nak. Jadi contoh lah, memang contoh ni contoh realiti. Dia meninggal, dia letak penama dia, suami dia, ibu dia, anak-anak dia. Jadi bila mana suami dia keluarkan duit, anak-anak dia keluarkan duit, mereka buat senyap. Sebab mereka kata tu duit mereka. Dia tak bagi pun kepada mak mertua ni. Maknanya mak kepada si mati. Patut kena faraid. Cucu buat keluar duit mak dia. Betul, duit mak dia. Tapi dia hanya penama, keluarkan duit kena faraid pada semua. Ayah dia dapat, tok dia, opah dia dapat, dan adik-adik dia akan dapat. Yang selesai bahagian mereka ni, tinggal bahagian mak je. Menantu pergi jumpa mak. Dia kata, mak kena keluarkan duit mak tu, mak kena faraid kepada kami juga ni. Tak. Bahagian dia kena faraid pada kami. Bahagian mereka buat keluar, mereka buat senyap, tak nak bagi kepada mak kepada si mati. Tak betul lah. Maka kita contoh 20% suami dapat 20,000 contoh, atau 30,000.
20% ni kena keluarkan, kena faraid. Sebab penama hanya wasi, pemegang amanah, bukan pemilik mutlak. Tapi ada setengah orang dia beranggapan sebab nama dia, itu dia punya. Bukan Ahmad Al-Bab yang punya. Dia kata, dia punya. Salah lah tu. Tanggapan tersebut salah. Sebenarnya macam ni, duit KWSP tidak boleh dihibahkan. Tak boleh dihibah. Tu dia tak boleh dihibahkan. Sebab ada, tuan-tuan boleh google lah apa sebab dia. Salah satu sebab dia kata perkara duit tersebut bukan, walaupun duit kita, tapi tak boleh sewenang-wenangnya kita gunakan. Itu sebab dia ada syarat-syarat nak keluar. Sekarang ni ada sampai akaun 3 dah ada kan, untuk mudah dikeluarkan. Tu cumanya kalaulah kita niat, walaupun itu dari sudut hukum, dari sudut undang-undang tak boleh dihibahkan, tapi kalau dari sudut kita, contoh kita dah ada siap-siap penama ni, dan bila buat perbincangan semua setuju mengikut apa yang telah ditetapkan, itu ada masalah. Selesai. Cuma isunya takut ada yang duduk bercakap kat belakang. Orang panggil rumah siap, pahat masih berbunyi lah. Ketuk-ketak bunyi lah. Bunyi bercakap kat belakang sebab tak puas hati. Tak puas hati. Sebab ada orang setuju kadang-kadang sebab dia takut. Ada setuju sebab dia segan. Dia nak, sebenarnya nak cakap kena faraid, tapi dia takut nak. Jadi itu sebab jadi berbunyi tu. Jadi yang terbaik sekali, faraidkan harta. Bila faraid, siapa berbunyi, berdosalah dia. Sebab faraid hukum Allah. Siapa lagi yang lebih dapat, apa lagi boleh mengatasi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memang baik sungguh, tak ada masalah, semua telah setuju, selesailah kes tu, selesai. Tak ada masalah. Cuma kalau boleh jangan mengungkit lah. Sebab orang Melayu suka benar al-buruk wal siku. Jadi soalan 76. Soalan 75. Adakah duit pencen perlu difaraidkan? Duit pencen pula. Pencen bukan harta pusaka arwah. Ianya adalah milik isteri atau suami serta anak-anak di bawah umur yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak berkanun. Jadi pencen tu kenapa bukan pusaka? Sebab pencen ni adalah pampasan yang diberikan oleh pihak berkuasa kepada pekerja yang telah mati atau yang pencen dan mati. Maka dia bukan duit yang simpanan dia. Tu duit sumbangan daripada pihak yang ketiga memberi kepada mereka. Jadi kalau duit pencen tu duit simpanan, contoh dia dapat pencen setiap bulan 2,000 dia simpan duit pencen tu, mati dia. Dalam bank tu duit pencen yang telah terkumpul, yang tu pusaka. Tapi yang bulan-bulan tu, itu bukan pusaka sebab milik kepada suami atau isteri. Sampai kalau suami tu kahwin lain, isteri tu kahwin lain, tetap berjalan pencen tersebut. Mati pula suami baru, 2 pencen masuk. Matalah semua banyak. Itu contohlah. Dia punya banyaknya pencen. Saya ada seorang yang kerja dekat Baitul Diak. Isteri dia meninggal, sini kaki tengah awam. Meninggal, ada pencen, dapat kepada dia. Dia pula pernah berlaku aksiden, menyebabkan dia ada kecacatan sikit lah. Dapat sok-sok. Dia sok-sok dapat. Pencen isteri dapat. Gaji lagi Baitul Diak, 3 gaji. Gitu masuklah. Banyak duit. Nampaknya dia relax. Nak beli apa, beli cash. Tapi kata apa, kerja lagi. Saya sebut nama dia, kenapa kerja lagi? Dia kata saja Ustaz, duduk saya saja boring. Baik kerja, dia kata. Dapat gaji lagi. Tu rezeki lah daripada Allah. Cuma dia tak ada rezeki, tak kahwin lain. Jadi siapa nak kahwin, khabar saya boleh adjust. Banyak kereta dia tu. Soalan 76. Harta sudah dibagikan kepada waris. Tiba-tiba kami dapat tahu yang arwah ayah mempunyai seorang anak dari isteri yang dinikahi secara sah tetapi tidak berdaftar. Adakah anak dan isterinya itu layak terima pusaka arwah? Ni kes kahwin tak khabar ni. Kahwin takut-takut. Anak dan isteri tersebut dari sudut hukumnya adalah layak menerima. Walaupun dari sudut undang-undang kita ni, pernikahan tersebut tidak didaftarkan dalam negara, maka harta yang telah dibagikan sebelum mendapat tahu ada waris yang ketinggalan perlu dibahagikan semula. Ianya bagi mengelakkan kita berlaku zalim ke atas waris tersebut. Jangan menafikan pula. Ni banyak berlaku, dia ada kes tak tahu, ada kes tahu tapi dia menafikan. Kalau suami kita kahwin tu sah nikahnya, walaupun dari sudut undang-undang Malaysia kena daftar, tapi dari sudut undang-undang fiqahnya, syaraknya cukup syarat, cukup rukun dia,
maka sah pernikahan tersebut, anak si mati, isteri tersebut, isteri si mati, maka wajib bagi hak. Saya tak setuju Ustaz, saya tak izinkan dia nikah. Bukan perlu keizinan isteri untuk menikah. Itulah. Dan Perak pun sama. Tapi perlu really mahkamah jugalah kena buat permohonan kelayakan kita. Nah tu. Cumanya amat malanglah bagi orang berkahwin tak khabar pada isteri pertama. Saya terutama masa PKP baru ni. Nak PKP nak bagi alasan apa? Bisnes tak ada nak keluar. Macam mana nak buat? Tu kadang banyak berlaku kes perceraian pun masa PKP hari tu. Cuma dalam kes ni yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau berlaku kes macam ni, maka isteri yang kedua ataupun ketiga, keempat ke tu tetap layak terima pusaka daripada arwah suami dia jika dia nikah dengan sah. Tu sebab nikah ni perlu didaftarkan dekat mahkamah syariah lah, daftar. Soalan 77. Sebab ada setengah orang dia tak bagi suami dia berpoligami, menyebabkan suami dia berzina, Sama juga macam anak-anak kita nak kahwin, kita tak benarkan dia kahwin. Saya ada satu kes waktu saya belajar di Mesir tu, ada seorang perempuan ni, dia nak kahwin. Bila nak kahwin, bakal suami dia tu tidak diperkenankan oleh ayah dia. Jadi benci sangat dia pada ayah dia, dia berzina dengan lelaki tersebut. Ayah dia tak setuju budak ni sebab budak ni susah. Sekarang ni bukan setakat susah, dia telah menyusahkan semua lah. Dia berzina dengan lelaki tersebut. Misalnya. Sebab Nabi kata kalau ada seorang lelaki yang baik, dia datang meminang anak kamu yang kamu redha pada agama dia, bukan redha pada harta dia, redha pada agama dia, maka nikahkanlah anak kamu itu. Sebab kalau kamu tak nikahkan, jadi fitnah pula kepada dia. Itu yang terbaik sekali lah. Kita can anak-anak kita, mana yang nampaknya tak layak untuk nikah tu, nikahkanlah dengan cara yang terbaik, insyaAllah. Suami saya anak sulung dalam keluarganya, namun sampai sekarang dia tetap tidak mahu menguruskan pusaka keluarganya. Apakah hukum perbuatan suami saya itu? Berdosakah dia? Itu soalan ni. Suami anak sulung. Hukum melengah-lengahkan pembagian pusaka dengan tujuan untuk mengambil hak ahli waris yang lain adalah haram. Kenapa tak nak bagi lagi abang long? Tak apalah, tunggulah. Tunggu sebab apa? Dia tunggu nak ambil kesempatan supaya dia dapat seorang, hukumnya haram. Kerana telah berniat tidak baik terhadap ahli keluarga yang lain. Nasihatilah suami puan dengan baik dan maklumkan kesan melengahkan pembahagian pusaka, antaranya menyebabkan hutang arwah tak dapat dilunaskan. Sebab kalau mungkin dia tak ada duit cash tapi dia ada tanah, maka dia ada hutang dengan orang. Kita tak selesaikan kes tanah tersebut, tak boleh bayar hutang dia, maka terseksalah ayah mak kita dalam kubur nanti. Sebab memang orang berhutang ni dalam kubur dia terseksa orang berhutang. Hutang macam mana? Hutang yang memang dia berhutang tak nak bayar. Kalau hutang dengan niat nak bayar dan dia usaha nak bayar, insya-Allah tak kena seksa. Sebab Allah akan tukang bayarkan hutang dia nanti. Tapi kalau kita berhutang memang niat daripada awal lagi tak nak bayar, sudahlah kita. Terutama hutang yang bukan berkeperluan. Hutang nak beli beras, nak beli gula tu berkeperluan. Tapi hutang contohnya nak renovate rumah. Rumah dah besar dah, nak renovate lagi, hutang lagi dia buat. Lepas tu tak bayar pula hutang tersebut, maka terseksa dalam kubur nanti. Ini bab hutang ni, kalau kita pergi syahid dekat Gaza sekalipun, tak diterima syahid kita itu sebab kita berhutang. Jadi hutang kena bayar dah. Hutang kena bayar. Tak bayar hutang, mangkaulah kita dalam kubur. Tayyib. Kalau tak mampu kena khabar. Dan banyak ulama sebut kalau kita usaha nak bayar hutang, Allah akan permudahkan urusan kita. Mana Allah akan bagi. Tak dapat bayar banyak, bayar sikit. Itulah kaedah bayar hutang ni. Tapi langsung tak bayar ni masalah, problem lah. Masalah besar dan problem yang besar. Dua-dua tu sama lah. Masalah dan problem. Soalan 78. Saya telah beli sebidang tanah, kemudian saya letakkan nama ayah saya sebagai pemegang amanah. Kemudian ayah saya meninggal dunia. Adakah tanah itu menjadi pusaka ayah saya? Dalam beli tanah letak nama ayah. Biasa kes ayah beli tanah letak nama anak tu kadang berlaku. Tanah tersebut bukan milik ayah, asalnya begitu. Dan ianya tidak akan menjadi pusaka. Namun dalam urusan penukaran tanah tersebut kepada tuan selaku pembeli dan pemilik yang sebenar, akan melibatkan proses bicara kuasa di pejabat pusaka kecil. Dan jika ayah tuan mempunyai anak-anak atau waris yang lain, perlulah mendapat kerjasama daripada mereka dari menuntut apa-apa bahagian daripada tanah tersebut. Yang ni yang kita paling risau sekali. Adik-beradik pula katakan tanah ayah tu, nama ayah tu.
Walaupun ada mungkin tahu tanah tu bukan tanah ayah punya. Ayah letak nama saja. Tapi setengah orang dia tak kisah bab tu, asalkan al-fulus dia dapat. Dia dapat duit, dia dapat harta daripada perkara tersebut. Tapi kalau dapat adik-beradik yang bagus, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah saya meninggal dunia pada tahun 2008. Kemudian adik perempuan ayah meninggal dunia pada tahun 2019. Pada tahun 2020, satu-satunya anak lelaki adik perempuan ayah iaitu sepupu saya telah meninggal dunia dan mempunyai isteri serta anak-anak. Baru-baru ini isteri kepada sepupu saya itu datang bawa geran tanah yang tertera atasnya nama ayah saya dan makcik saya, yang mana selama ini geran itu telah disimpan oleh makcik saya. Oleh kerana itu isteri dan anak-anak kepada arwah sepupu saya datang menuntut hak ke atas tanah tersebut. Adakah mereka layak, Ustaz? Jawapannya layaklah untuk mengambil bahagian yang sepatutnya dimiliki oleh arwah suami dia. Ayah dia meninggal, kemudian adik perempuan ayah meninggal dunia pada tahun. Lepas tu dalam geran tanah ada dua nama. Nama ayah dia, nama ayah tu, kemudian disebut apa ni? Nama ayah saya, nama makcik dia. Jadi makcik ni ada anak laki-laki. Anak laki dia pula mati. Maka layaklah menantu dia yang selaku isteri kepada anak lelaki makcik tu dan anak adik-adik untuk menuntut. Mereka layak untuk mengambil bahagian yang sepatutnya dimiliki oleh arwah suaminya itu. Berapa dapat? Isteri kan dapat 1/8, baki kan dapat kepada anak-anak, kepada anak lelaki makcik tadi tu. Itu kaedah dia. Sebab ada juga kes yang berlaku, rahmat Allah, kadang-kadang kita ni menafikan hak waris yang lain. Ini macam kes pegang geran lah. Kadang-kadang tahu geran siapa pegang. Adik-adik ayah kita pegang ke, sedangkan tanah arwah ayah kita ada kat situ, ataupun mak kita ada kat situ nama. Tapi mereka sembunyikan perkara ni. Yang ni banyak berlaku juga. Di Perak banyak juga. Antara negeri yang besar pengaruh Perak, sebab Pahang, negeri semenanjung paling besar selepas Pahang, Perak lah. Dan Perak ni tanahnya luas. Dan kes tanah pun banyak juga berlaku di Perak ni. Dia memegang geran, dia buat senyap. Macam baru ni saya jumpa dekat seorang hamba Allah di Batu Gajah. Orangnya biasa je, tapi bila cerita pada saya, tanah dia bergelung-gelung. Di Perak ni banyaknya tanah. Tapi tanah tu dia kata, Ustaz, tak selesai-selesai sampai sekarang. Dia kata duit hasil tu kami simpan, sampai sudah simpan, berkepuk-kepuk dah simpan, tak bagi-bagi lagi pada waris yang lain. Dia kata, Ustaz boleh tolong tak? Tolong macam mana nak cerita balik tentang tanah, dia punya tok, dia punya tanah. Pakcik tu dah umur dekat 70 dah rasanya tak. Kalau tok dia punya tanah, banyaknya berapalah waris yang ada ketika tu. Jadi banyak tuan-tuan Allah berlaku kes macam ni lah. Kes buat senyap hasil tanah. Yang ni baguslah pakcik ni, sebab dia simpan duit tu. Dia simpan. Dia takut nak guna, dia kata. Tak tahulah betul ke tak dia sembang tu tak. Agaknya betul lah, dia tak tipulah saya nak. Sebab jarang benar orang simpan duit lama-lama ni. Dia sebab dia pun ada isteri, ada anak-anak dan sebagainya. Tapi kes tu berlakulah. Hakikatnya tu berlaku dalam masyarakat kita. Soalan 80. Cara ringkasnya, apakah perbezaan wasiat dengan hibah? Ni wasiat dengan hibah ni soalan yang paling banyaklah waktu saya buat live soal jawab faraid setiap pagi ni. Antara soalan yang biasa keluar ni. Untuk melihat perbezaan ringkas antara wasiat dan hibah, boleh rujuk jadual di bawah ni. Okey, kita letak dua wasiat dan hibah. Wasiat berkuat kuasa selepas kematian pemberi wasiat. Sebab wasiat ni akan berlaku selepas mati baru berkuat kuasa. Kita buat wasiat hari ni, kita mati tahun 2040. Waktu tu baru berkuat kuasa wasiat kita. Hibah pula berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah. Kita dah beri hibah kepada orang yang kita sayang. Hibah ni hadiah. Hibah juga bermaksud sedekah. Kita beri kepada seseorang semasa kita hidup, dah berlakulah. Dia panggil pindah milik ataupun berkuat kuasa. Walaupun nama belum bertukar lagi. Yang ni banyak juga kes berlaku. Mak ayah bagi tanah pada dia, tak tukar nama, mak ayah mati. Dia tanya, kena faraid tak tanah tu? Jawapannya tak perlu, sebab tanah tu telah menjadi milik dia. Cuma isunya akan jadi masalah ialah sebab nama belum bertukar, jadi masalah. Bila nama masih lagi nama si mati, walaupun hibah itu telah berlangsung, dia tetap kena melalui bicara kuasa juga. Kena lalu bicara kuasa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Waktu ni lah kita nak uji kebaikan adik-beradik kita ni. Mereka setuju tak setuju dengan hibah tersebut. Mereka reda ke tak reda. Waktu tu keluarlah muncul watak-watak adik-beradik kita nampak. Mereka kata ni kalau tak ada hitam putih ni kena buat faraid lah. Ni banyak kes berlaku macam ni. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua,
Wasiat terdapat hak maksimum, iaitu tidak lebih 1/3 harta si mati. Itu wasiat. Tetapi hibah tiada maksimum, tiada minimum. Maksimum tak ada, minimum tak ada. Berapa nak bagi, silakan. Asalkan harta tu kita yang punya. Jangan pula kita nak bagi semua, rupanya harta tu jiran kita punya. Tak boleh. Nak. Ayah bagi pada kamu kereta ni, ayah bagi pada kamu. Anak dia kata, mana kereta? Tu, sebelah rumah kita tu. Jiran kita punya kereta. Ambillah ayah bagi pada kamu. Ni teh ni. Ayah ni bawa keluar Tanjung ni ramaknya. Rumah ni ayah bagi juga pada kamu. Tak boleh. Harta tu mesti milik kita. Milik yang sempurna. Yang kedua, mesti patuh syariah. Tak boleh dia kata, ni ada seekor balik bayar ni, ayah hibahkan kepada kamu. Tak boleh. Babi seekor dia bagi. Tak boleh. Ataupun kasbek dia bagi 1 tin kasbek bagi pada kamu. Tak boleh. Mesti patuh syariah. Ni ada bewok seekor ni, ayah bagi kepada kamu. Tak boleh. Bendanya haram. Dan ingat tuan-tuan mati Allah, perkara yang haram dimakan, haram juga dijual. Haram dijual. Contohnya bewok. Bewok kita haram makan. Tapi dan kita haram jual. Biawak masuk rumah kita bapak besar. Kita panggil mutu sami, mari tolong saya jual pada awak sekilo, murah-murah saja. RM15 sekilo contoh. Dia kata cantik, dia buat kari. Jadi ketika tu mati Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh. Tak boleh. Hukumnya haram. Hibah tiada maksimum, tiada minimum. Yang ketiga, wasiat tidak boleh berwasiat untuk ahli waris tanpa izin waris yang lain. Maksudnya izin ni waktu bila? Waktu nak kuat kuasakan wasiat tadi. Kita banyak kali dah cerita bab ni. Contoh saya sebut pada anak sulung saya Umar. Saya kata, Umar, kalau Abi mati nanti Umar, rumah ni Umar dapat. Waktu tu semua adik-adik dia setuju. Adakah itu dimaksudkan keizinan waris? Jawapannya tidak. Jawapannya, setuju ni waktu bila? Setuju waktu saya mati nanti. Waktu itulah nak tengok waris setuju ke tidak setuju. Walaupun pada awalnya dia dah setuju, masa kita hidup dah buat, dah setuju mereka dah. Tapi lepas kita mati, mereka tak setuju, mereka berhak untuk tidak bersetuju. Itu dari sudut fiqh lah, sudut fiqh. Tapi dari sudut akhlaknya, mungkir janji lah nama dia. Mungkir janji. Jadi, kita ni cerita bab fiqh. Ni, faraid ni fiqh. Muamalat nama dia. Kita belajar hukum boleh tak boleh, boleh tak boleh, tu je. Tapi di sana ada unsur namanya akhlak. Akhlak ni yang paling penting sekali. Macam saya sebut banyak kali dah. Semayang kalau orang lelaki tak pakai baju sah. Sah tak ni Faiz? Tak pakai baju orang lelaki semayang. Haram. Hebat Syekh Faiz. Sah kalau tutup aurat. Dia pakai kain pelekat, tutup pusat dia, tutup lutut dia, sah lah semayang. Tapi tidak ada adab, tidak ada akhlak lah. Kecuali darurat tu lain, tak ada akhlak. Macam soalan yang ditanya lah tuan-tuan yang tengah viral ni, isu telekung ni. Macam mana pula boleh keluar bab tu nak. Jadi benda mudah kita jangan susahkan lah. Dah tutup aurat sesat. Tak. Dia ni tengok daripada bawah pula. Siapa nak tengok pada bawah di sini? Ada CCTV ke bawah? Tak ada. Dulu ada lah kes ni. Kalau surah yang berlantai macam tu, buat contoh pun orang lelaki pula. Apa hal orang lelaki pula tengok tak? Tak boleh. Sama juga orang lelaki pakai kain pelekat. Kalau dia sujud tu, dia kain pelekat tu dia kena kepit sikit waktu sujud. Sebab kadang dia buka tu kan, kaki naik gitu. Memang kalau daripada belakang nampak dia punya tu. Dah siapa nak pergi tengok gitu. Cuma kena jagalah bagi orang semayang, kena jaga betul lah dalam bab ni. Tu dalam jadi selapis dua lapis. Ustaz Zaidruh dah jawab isu ni lah. Seterusnya, hibah ni tidak perlu keizinan waris. Hibah tidak perlu keizinan waris. Hibah tidak perlu keizinan waris. Waris tak setuju pun tak apa, asalkan harta tu kita punya. Caranya milik kita, patuh syariah tu. Yang seterusnya, wasiat boleh dibatalkan atau ditarik balik selagi mana pemberi wasiat masih hidup. Wasiat boleh dibatalkan selagi mana pemberi wasiat masih hidup, sebab tidak berkuat kuasa lagi wasiat tadi. Tetapi hibah tidak boleh ditarik balik. Tengok ni, kita dah buat hibah untuk suami kita. Hibah apa dia? Hibah takaful. Hibah takaful ni kalau kita tak bayar, habislah. Habis gitulah. Dia punya terminate lah, dia punya perjanjian. Contoh kita hibah kereta pada suami kita, Range Rover contoh. Bagi. Rupanya suami yang membayarnya sendiri. Itu bukan hibah, itu musibah nama dia.
Kalau kita hibah ni percuma lah. Suami tak payah bayar apa-apa dah. Itu panggil hibah. Ni saya bagi awak kereta ni, awak bayarlah bulan-bulan. Itu bukan hibah. Itu musibah nama dia tak. Jadi ini tak ada terkait dengan siapa yang masih hidup atau telah meninggal dunia lah. Contohnya, hibah tidak boleh tarik balik. Kita dah bagi sesuatu pada isteri kita, bagi barang kemas. Dah bagi barang kemas kat dia. Tiba-tiba dia kata, sebab abang tak suka awak ni, bagi balik apa yang abang bagi. Tak boleh dah. Sebab itu hibah. Kita pula sebab merajuk, buka campur bagi. Rugilah kita. Siapa suruh bagi? Jangan bagi. Tu kita punya. Dah dia mengungkit ustaz. Itu dia punya pasal lah. Dia mengungkit. Itu dah kita punya. Itu dah kita punya. Kecuali dia kata, abang bagi kepada kamu barang kemas ni, pinjam. Kalau kamu buat derhaka pada abang, abang ambil balik. Itu lain lah. Dia sebut dah. Terma dia pinjam pada kita. Saya sebut dah, kawan saya ada seorang macam tu. Dia yang terancang lah. Panggil spesies terancang. Itulah semua. Memang dia bagi pada isteri dia, pinjam. Dia beli barang kemas, beli. Dia bagus, sayang pada isteri. Tapi semuanya pinjam. Saya tanya, apa kau buat gitu? Dia kata, senang kalau aku sesak nanti, aku ambil dah balik, kata dia. Tu dia punya alasan. Hujah dia kuat. Isteri pula faham tak? Isteri aku okey je, dia kata. Sebab dia tahu benda tu dipinjamkan, bukan diberi. Kat sini pinjam ke beri? Kalau isteri dia hilangkan benda tu, kena ganti lah. Kena gantilah. Gitu. Apa je? Tak sayang isteri. Sebab bagi pinjam. Sebab ada juga isteri buat gitu, suami nak pakai duit, boleh pinjam. Kawan saya juga, ramai kawan-kawan macam tu. Tapi tak apalah, sebab isteri ni suami, sebab dia jenis memikir jangka panjang. Dia kata kalau isteri aku lari nanti macam mana, dia kata. Panjang tu dia fikir, jauh-jauh tu. Jadi ada juga macam tu. Itu hak dia lah. Cuma kita nak sebut, hibah ni tak boleh tarik balik. Tu sebab kalau kita buat hibah, beri tanah pada isteri, beri tanah pada suami, tak boleh tarik balik dah bila-bila masa. Tak boleh tarik. Kecuali penerima hibah tu yang beri balik. Tak apalah. Sebab awak minta sangat, saya bagi balik lah. Tu. Rasa tengah marah ke tengah tak marah, memang sah pemberian kembali hibah tersebut. Cuma dalam bab tanah ni susah sikit sebab kena pergi pejabat tanah, kena bayar lagi lah LHDN dan sebagainya tu. Soalan 81. Berdosakah ahli waris yang tidak melaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh si mati? Berdosa jika wasiat tersebut melibatkan harta si mati yang tidak melebihi 1/3. Seperti beliau mewasiatkan agar diberikan 30,000 kepada rumah anak yatim jika beliau mati. Jika dikirakan jumlah itu masih tidak melebihi harta yang ditinggalkan oleh si mati, maka wajib ke atas ahli warisnya untuk melaksanakan wasiat tersebut. Contoh, dia ada duit 90,000. Dia wasiatkan 30,000 daripada 90,000, dia wasiatkan 30,000 daripada 90,000 untuk wakaf, dia kata, ataupun untuk beri kepada rumah anak yatim. Bila kita buat kiraan 1/3 daripada 90,000 memang 30,000, maka wajib 30,000 kita infakkan. Tak boleh kita kata kami tak setuju. Setuju ke tak setuju ke, wajib infakkan. Boleh faham tak ni? Wajib infak. Kecuali dia kata mak ada duit 90,000, tolong wakaf semua 90,000 ni untuk mak. Senang mak dalam kubur nanti. Waktu tu anak, kalau mak mati, kalau anak-anak dia kata okey mak punya permintaan, lepas mak matilah dia mesyuarat, okey kita setujulah permintaan mak, duit dia semua kita wakafkan. Tak apa. Tapi kalau mereka tidak bersetuju, 90,000 tadi turun kepada maksimum 1/3 saja, iaitu 30,000 yang boleh diwakafkan. Itu boleh. Maka wajib dilaksanakan wasiat, tak boleh kita meremehkan wasiat. Ni tu penting. Dah buat wasiat ke belum tuan-tuan sekalian? Wasiat ni tak payah pakai peguam, buat sendiri pun tak apa. Wasiat apa dia? Contohnya kalau mak mati, koma jangan berbalah, itu wasiat. Nak lebih-lebih lagi kalau kita yang 3 hari dah dari perbaringan. Bukan tidur 3 hari, mana tak sihat dah 3 hari dah. Buat wasiat. Letak bawah ni. Jangan telan pula, letak bawah ni. Letak bawah kita punya bantal kita tu. Bantal support pillow tu. Gitu. Jangan letak bawah katil, letih nak mengangkat pula. Letak tempat mudah diakses lah. Suami kemas tengah-tengah nangis, kemas bawa tengok wasiat. Terbatu wasiat nak. Semua tulis jangan kahwin lain, jangan kahwin lain, jangan kahwin lain. Gitu. Jadi menghantui suami tadi tu. Jadi wasiat ni kena laksanakan 1/3 maksimum. Kalau tak buat macam mana ustaz? Hukumnya haram lah. Hukumnya haram kalau anak-anak dia tak buat. Dan kalau dia makan duit tu
duit tersebut duit haram, dia makan. Jadi ramai-ramai dalam bab wasiat ni penting untuk kita tahu, sebab wasiat ni biasanya orang tak tahu, yang tahu keluarga je. Dia wasiat 1/3 untuk masjid Batu Gajah contoh. Ada ke pengurusi masjid Batu Gajah tahu? Tak tahu. Kecuali anak-anaknya pergi jumpa masjid tersebut untuk bagi wakaf mak dia. Sebab mak dia berhajat masjid Batu Gajah. Kalau dia kata mana-mana masjid, kita boleh bagi mana-mana masjid. Sekolah tahfiz, mana-mana tahfiz kita boleh bagi. Kalau dia kata spesifik madrasah Surau An-Nur contoh, Surau An-Nur je kita kena bagi. Tak boleh orang lain. Wallahu a'lam. Bolehkah seseorang mewasiatkan seluruh hartanya kepada salah seorang saja ahli warisnya? Kita dah belajar tadi, wasiat ni tak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat untuk memberikan seluruh harta kepada salah seorang ahli waris itu boleh dibuat. Namun untuk melaksanakan wasiat kepada ahli waris itu mestilah dengan mendapat keizinan waris-waris yang lain terlebih dahulu. Jika sekiranya ahli waris itu bersetuju, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Namun jika ada ahli waris yang membantah dan ada yang tidak bersetuju, dan ada yang bersetuju, membantah ada, yang bersetuju pun ada, maka perlulah diserahkan hak waris yang membantah itu dengan kadar faraid yang layak buat dia. Contohnya mak nak bagi semua, mak kalau mak mati semua harta mak bagi pada kak long kamu. Kak long kamu dah lah susah dan sebagainya. Jadi semua setuju, maka on wasiat tadi. Tapi macam mana pula kalau separuh setuju, separuh tak bersetuju? Yang tak bersetuju kena serahkan hak faraid kepada dia. Yang tak bersetuju tadi. Dah berdosa tak dia tak bersetuju Ustaz? Tak berdosa. Sebab memang Nabi kata dah, fala wasiyata liwarisin, tidak boleh buat wasiat kepada ahli waris. Tak ada wasiat kepada ahli waris kecuali waris-waris lain setuju terlebih dahulu. Jadi tak boleh nak marah lah. Jangan pula kita kata kamu ni deraka pada mak sebab tak setuju apa yang mak buat. Tak boleh. Sebab ada hak dia untuk dia tegakkan, maka boleh untuk dia mengambil hak dia. Tiba-tiba bila dah bagi pada yang tak bersetuju ni, yang bersetuju ni pula patah balik. Jadi tak setuju pula. Kena bagilah pada dia pula. Sebab kita nak panjang cakap. Kalau kita bahas bab ukur ni memang tak habis lah, tuan-tuan. Semuanya isunya akan berlaku bila mana, sebab Nabi dah larang dah tapi kita buat juga. Itu jadi isu nanti tu. Tuan jadi isu. Soalan 83. Seorang ayah telah mewasiatkan agar jangan diberikan kepada seorang anaknya kerana anak tersebut telah durhaka kepadanya. Adakah wasiat tersebut wajib dilaksanakan? Ayah pesan, kalau ayah mati nanti tak usah bagi pada abang ngah kamu tu, sebab dia telah kahwin dengan wanita yang ayah tak kenal. Siapa dia? Dia kahwin dengan orang Papua Nugini contohnya. Ayah suruh kahwin dengan orang Rusia, orang Papua Nugini. Jadi dia tak bagi. Wasiat tersebut tidak perlu dilaksanakan. Tu jawapan ni, kata ulama. Walaupun semua waris lain setuju, kerana anak tersebut tetap layak menerima hak pusakanya, kecualilah beliau termasuk dalam salah satu kategori tersebut. Sebab kalau dia derhaka, dia isak dadah, dia ni anak derhaka, dia lari pada rumah, tetap dia dapat hak pusaka. Kecuali dia buat 3 benda ni je yang menyebabkan terhabis, dan menyebabkan dia tak dapat pusaka. Yang pertama, membunuh pewarisnya seperti ayah. Kenapa ayah dia mati? Sebab dia yang bunuh. Bunuh ni saya dah sebut banyak kali dah, terbahagi kepada 3 jenis pembunuhan dalam mazhab kita. Bunuh sengaja, dalam bahasa Arab sebut qatlu amdin, bunuh sengaja. Yang kedua, bunuh hampir sengaja, qatlu shibih amdin namanya, shibih amdin. Yang ketiga, qatlu khata, silap bunuh, tersilap bunuh. 3 sebab, 3 jenis bunuh. Bunuh, 3 jenis bunuh ni dalam mazhab kita menyebabkan orang yang membunuh tak dapat pusaka. Itu yang jadi isu tentang masalah isu ni bila mana kita bahaskan bab orang yang menyebabkan kematian. Contoh di gostan kereta, ayah kat belakang tengah tokak-tokak, kedemor dia langgar ayah mati, dia penyebab kematian. Di sini ulama dalam mazhab kita menisbahkan perkara tersebut qatlu khata, silap bunuh. Ustaz, dia tak niat pun bunuh. Sama juga macam kes accident. Accident banyak ulama mengkiaskan accident macam bunuh silap tadi. Dia tak, mana ada bawa kereta niat nak membunuh orang? Ada? Siapa? Saya kat tangan, tengok. Bawa kereta niat nak bunuh orang? Tak ada. Tapi bila mana dia bawa kereta, tiba-tiba dia langgar orang, mati orang tersebut. Ulama mazhab kita menisbahkan itu sebagai bunuh khata. Dalam Islam, dia ada diat dia, denda dia, iaitu 100 ekor unta kena bagi.
Bayang kalau Malaysia buat sistem tu, bukan sistem kena penjara, sistem kena bayar diat. Qatlul khata' ni tak boleh bunuh balas, tak boleh langgar dia balik, tapi dia ada diat 100 ekor unta. Seekor unta sekarang sekitar 9,000 seekor. Darat 900,000 dapat kepada keluarga dia. Sama juga kes kalau bunuh sengaja dan dimaafkan oleh waris. Dalam Islam ada sistem tu. Kita bunuh anak orang, bunuh betul, keluarga dia maafkan kita, kita kena bayar diat 100, diat mughallazah nama dia. Diat mughallazah, diat yang berat. Ada pula pembahagian dia. Ada 30 ekor lembu yang ada anak dalam perut dia. Tu perbincangan. Kira-kira dekat 2 juta jugalah untuk bunuh sengaja tu dapat. Tapi sebab kita sekarang tak laksanakan hukum itu, kita hanya dapat tengok orang yang bersalah penjara 3 tahun, digantung lesen seumur hidup, tu jelah, gitulah kita dapat. Dan yang si mati dapat apa? Dapat tangisan sahaja, tak dapat apa-apa. Tu sebab Islam ni satu benda yang hidup. Wa fil qisasi hayatun, kata Allah SWT. Dalam kisas itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang cerdik pandai. Tapi kita sebab cerdik sangat, tak guna kisah tu. Faham tak? Yang faham, yang tak faham, jangan buat tak faham tak? Ni hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isu ni berlaku, saya sebut contoh sebelum ni kan. Covid. Mak ayah duduk di kampung, dia duduk di Teluk Anson, Teluk Intan lah. Anak duduk di KL, Kuala Lumpur. Kalau di Kelantan ada KL, Kedai Lalak. Tempat dekat Pulau Melaka, tempat saya belajar dulu. Kedai Lalak. Anak dia positif Covid. Dia balik ke kampung naik van jenazah, naik contohlah tak. Ataupun naik lori ayam. Mak balik nak rentak, nak raya waktu tu lah. Balik-balik mak bapak kena Covid, mati mak ayah dia. Dia penyebab kematian. Di sini ada perbincangan ulama. Adakah dia layak terima pusaka ketika tu? Dari sudut fiqahnya, fiqh Syafi'i ni tak dapat. Tapi dari sudut undang-undang, kita tengok pada yang Arif Hakim lah. Sebab yang Arif Hakim tengok maslahat kepentingan. Itu sebab jangan main-main lah. Dalam bab pembunuhan, dalam mazhab kita ni rigid sikit. Dia tegas sikit dalam bab ni. Maka banyak ulama' menggunakan nisbah pada mazhab yang lain. Cuma dalam isu ni, saya nak sebut, kalau membunuh pewaris, memang tak layak dapat. Sebab pepatah kaedah menyebut, man ista'jala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa yang gelojoh nak dapat satu perkara sebelum tiba masa masak dia, maka diakibatkan dia tak dapat benda tersebut. Pokok durian kita berbuah, lambat benar nak gugur, kita pergi jolok buah tu jatuh, dapatlah buah durian. Dapat buah durian, namanya durian musangking al-mangkori. Nak mangkor, tak sedap makan, bukan tak sedap, jadi dihukumkan benda tu tak sedap. Sama juga kes ni berlaku seperti mana zaman Bani Israel dalam surah Al-Baqarah tu. Baca surah Baqarah. Sebab apa turunnya surah Al-Baqarah? Sebab berlaku pada seorang anak saudara, pakcik dia mati, dibunuh oleh dia untuk rebut harta pakcik tu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa cari lembu kan, cari lembu. Dan mereka carilah lembu. Lepas 2-3 kali soalan ditanya, lembu warna apa, lembu pula spesies macam mana, tanya lagi, lembu tu macam mana, boleh cerita tak pada kami. Macam-macam disusahkan Allah susah mereka balik. Dan sekali kata riwayat ambil ekor dia, ketuk pakcik, jenazah pakcik tadi, hidup balik. Dan dia lah bagi tahu yang membunuh aku adalah anak saudara aku sendiri. Menyebabkan dia dihukum mati. Mati dapat, reta tak dapat. Yang dia orang panggil gelojoh sangat. Tu sebab jangan gelojoh. Mak sakit darah tinggi, kita bagi obat gegak kat dia. Minum mak. InsyaAllah sihat mak, sihat sampai ke akhirat. Mati mak. Dia penyebab kematian mak dia membunuh, maka dia tak dapat pusaka. Dan dia wujud macam tak wujud. Dia macam tak ada dalam keluarga tu. Walaupun dia ada anak-anak pun macam tak ada lah. Dari sudut hukum pewarisan, dia pun tak dapat. Faham tak ni? Contoh, mamat mati, dia ada anak laki-laki seorang, perempuan seorang. Kalau di sudut faraid, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi yang bunuh mamat ni anak laki dia. Bunuh cara macam mana? Letak ubat gegak tadi lah. Ayah sakit go out, dia lah bagi ubat go in. Tak, bukan go out, dia go in. Ubat tu mati ayah dia. Maka adik dia tadi akan dapat 1/2, ibarat macam dia seorang je anak kepada si mati, macam tak ada adik-beradik lelaki yang lain. Itu maksud dia. Sebab Nabi kata al-qatilu la yarisu, sang pembunuh tidak dapat mewarisi harta. Yang kedua, berlainan agama. Seorang Islam, seorang bukan Islam, tak boleh mewarisi. Yang Islam mati, adik-beradik dia yang belum Islam tak dapat pusaka dia. Yang bukan Islam tu mati, yang Islam tak dapat mewarisi antara satu sama lain. Itu berlainan agama.
Termasuk juga murtad. Orang murtad tak dapat. Walaupun ada ulama mensyarahkan bahawa orang murtad ni dua situasi. Sebelum dia murtad, dia ada harta. Kemudian dia murtad. Harta dia sebelum murtad itu yang boleh difaraikan. Yang selepas murtad tak boleh difaraikan. Tapi jumhur mengatakan orang murtad memang tak boleh mewarisi dan diwarisi harta dia. Orang murtad ni orang kafir lah, neraka, keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam neraka kekal selamanya. Yang ketiga, menjadi hamba. Menjadi hamba ni macam mana? Kalaulah berlaku peperangan tempat kita ni, wal-iyazubillah min zalik lah, peperangan hari yang kita menang lah. Sebab dalam peperangan kalau kalah jadi hamba ya. Tu sistem dia. Kalah jadi hamba. Jadi itu masalah besar. Jadi ada seorang kawan saya ni, dia cakap bab perang ni. Oh, dia kata seronok kalau kita perang dengan Amerika ni, kata. Kalau kita menang lawan, dapat hamba-hamba comel-comel, dia kata. Saya kata, mu ni biar benar. Kalau kita lawan Amerika, menang, alhamdulillah. Takut kalau kita kalah, jadi hamba kita, ngamu-ngamu jadi hamba, tak jadi cikgu lah. Oh, dia kata betul juga. Sebab hamba ni status dia paling rendah dalam kasta kehidupan. Hamba ni, diri dia tu milik tuan dia. Jadi kalau dia jadi hamba, mak bapak dia mati dekat luar, harta dia takkan dapat pada hamba ni. Sebab kalau dapat pada dia, sebenarnya bukan dapat kepada dia, tapi dapat pada tuan dia sebenarnya. Itu maksudnya kenapa hamba tak dapat mewarisi harta. Dah ustaz, boleh tak kita simpan harta dia tu? Tak nak bagi lagi. Silakan simpan. Cuma nak bagi tak boleh. Tunggu dia selesai jadi hamba. Sebab hamba ni banyak jenis juga. Ada hamba yang kekal, hamba tak boleh nak bebas. Ada hamba yang dianggap sebagai hamba yang buat perjanjian dengan tuan dia. Dia kata, tuan, saya bayar tuan sekian-sekian jumlah, cukup je, tuan kena bebaskan saya. Ada juga hamba macam tu. Jadi, keseluruhannya hamba asasnya tak layak terima pusaka. Yang kat rumah kita tu pembantu rumah, itu bukan hamba, itu pembantu rumah kita. Kalau kita bebaskan dia, raya Cina dia tak, sebab bebaskan dia. Kakak saya ada 2-3 orang pembantu rumah. Lari belaka tak? Lari belaka. Saya pelik, duduk rumah dah comel dah, tapi lari juga. Dia jumpa power, lari. Jumpa tu, lari. Apa lagi dia penat, saya tak tahulah. Wallahualam. Ulama pernah menyatakan, semoga dengan anak derhaka tersebut menerima hak pusaka peninggalan arwah ayahnya akan menjadikan dia insaf dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab soalan tadi dikata, ayah dah wasiat jangan bagi harta pada anak derhaka dia. Tapi kalau kita bagi juga tu, kata ulama, moga-moga dengan sebab pemberian tersebut dia insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada soalan nak setakat ni? Laju ke? Laju sebab kita nak habiskan semua hari ni, insyaAllah. Ada soalan? Tak ada? Ya. Apa asalnya jadi hamba tu? Jadi macam mana dia jadi hamba ni, salah satunya peperangan lah. Peperangan ataupun dicolik dan dijual jadi hamba juga. Kan sedikit kan ada macam tu. Jadi status hamba ni masih wujud sekarang. Banyak dalam undang-undang Islam kita ni, dia ada banyak. Kalau kita contohnya seorang lelaki menzihar isteri dia. Dia kata, kamu ni, badan kamu ni macam mak aku, dia kata. Itu dalam istilah Arab jahiliah dulu, itu maknanya zihar. Zihar ni menyamakan isteri dia dengan mak dia, itu menandakan suami tersebut nak cerai. Tapi cerai bukan cerai yang sarih, cerai gantung. Status dia tak tahu, cerai tak cerai. Tu zaman dulu. Dan kekal hukum tu sampai sekarang. Tu sebab hati-hati. Kalau suami duk puji isteri, kamu ni bercakap macam mak aku, tu bercakap lain. Kamu ni beleti macam mak aku, itu lain. Tapi kalau dia nisbah pada tubuh sama macam mak, khususnya bahagian belakang, anti aliyya ka zahri ummi, kamu atasku macam belakang mak aku, maknanya haram atas dia untuk mendatangi ibu dia. Itu istilah dia. Maka dia kena kafarah. Kalau nak balik pada isteri, dia kena kafarah. Yang pertama, itqu raqabatin mu'minah, kena bebaskan seorang hamba yang mukminah. Mana hukum hamba masih ada, walaupun hamba dah tak ada. Kata ulama, mungkin satu masa nanti hamba tu akan ada balik satu masa, dengan sebab peperangan lah. Yang kedua, puasa 2 bulan mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Jangan main-main cakap pada suami, jangan rajin-rajin lah duk cakap macam tu. Kalau dia kata kuku kamu, bahkan ulama bahas, macam mana kalau suami kata jadi awak ni macam jari mak saya. Tak, ulama bahas adakah ini zihar ataupun tidak. Apatah lagi kalau melibatkan benda lain lah. Tu hati-hatilah percakapan. Kan bab talak, bab cerai ni benda-benda jadi, main-main jadi, bersungguh pun jadi. Itu bab talak.
Kalau tak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, bagi makan 60 orang miskin. Biasa orang pilih yang ketiga tu lah. Bagi makan 60 orang miskin. Macam tu. Samanya. Baik, habis dalam bab ni. Ada soalan lagi tak? Lelaki kata, perempuan kata tak boleh sama macam bapak. Tu tak ni lelaki saja. Kalau perempuan cakap pada suami ni, kamu ni macam ayah aku lah, tu tak apa. Tak. Dan biasanya orang lelaki lah yang biasa sebut kalimah lelaki. Perempuan sebab tak ada hak talak tu. Baik. Ustaz, kalau kata suami cakap kamu ni putih macam mak. Putih tak ada maksud, so sifat. Ni mana? Kalau waris kan, waris tu dah keluarga tak ada anak. Hubungi. Hubungi dia. Macam-macam apa ni kemungkinan tu kepada dia. Baik, kalau orang yang tak dapat kita hubungi, istilah Arab disebut al-mafqud, orang yang hilang ataupun orang tak dapat di-detect lah kat mana. Jadi bahagian dia tu kalau kita tahu dia masih hidup, bahagian itu kita simpan dulu lah. Kita simpan lantik pemegang amanah. Sehinggalah kita cari tak jumpa juga berapa tahun, biasa setahun kita buat iklan. Kita kena pergi mahkamah tinggi untuk buat satu perisytiharan. Dia telah tak ada. Bila dia telah tak ada, maka bahagian dia tu akan difaraid pula pada waris-waris lain. Mahkamah akan keluarkan satu tanggapan, namanya tanggapan kematian. Menunjukkan dia ni mati hukmi, mati yang tak dapat kita lihat mana jenazah dia. Jadi macam mana pula ustaz, kalau kita dah keluar dah tanggapan kematian, tiba-tiba dia balik. Tak, dia balik. Di Bali ni dia balik. Dia kata ting dah. Surprise tengkorak kamu, surprise dah. Harta dia habis dah. Kalau harta dia dah habis, dah dibagikan, selesai. Tapi kalau belum dibagikan lagi, kena serahkan pada dia. Kalau ada baki lagi, kena serah juga pada dia balik. Itu kata ulama. Jadi dalam isu kalau hilang begitulah. Luar negara ke, hilang ke Amazon ke mana-mana, kena pergi ke mahkamah tinggi untuk buat perisytiharan. Lepas dah usaha tak jumpa, iklan dalam Facebook, TikTok, macam-macam, tapi tak ada, maka boleh kita buat gitu. Wallahualam. Asal lagi tak? Wasiat dan hibah ini boleh ke secara lisan sahaja? Hukum hibah dengan wasiat sah dengan lisan, tapi dia menyusah. Dia menyusah. Menyusah pada siapa? Menyusah kepada yang menerima tu. Sebab lisan saja. Lepas tu dah satu lagi masalah kalau tak ada saksi. Dan kita dah sebut sebelum ni, saksi mesti orang yang tidak ada berkepentingan. Kalau kita wasiat pada anak lelaki kita, jangan pula saksinya menantu kita, isteri dia dan anak-anak dia. Tak boleh. Walaupun tu saksi juga, cuma tak valid sebab dia ni berkepentingan kepada harta tersebut. Jadi soalan pada Puan Hajah tadi, sah tak lisan? Sah. Cuma menyusah. Dua tu jawapan. Sah tapi menyusah. Nyusah kepada dia lah. Satu lagi kena fitnah. Adik-adik akan tanya, bila masa pula mak cakap pada kamu? Adalah dulu. Bila? Dululah mak. Saksi? Tak ada. Susah. Dan sekali dia kena fitnah. Walaupun benda tu betul. Mak dah hibah pada dia pen ajaib ni. Dah bagi dah pada dia. Mak memang dah bagi. Betul mak bagi pada dia. Tapi adik-adik kata, mana saksi? Tak ada saksi. Bila mak bagi? Adalah 2 tahun lepas. Bila 2 tahun lepas? Tak tahu, aku tak ingat tarikh. Benda tu betul dapat pada dia, tapi disebabkan sebab lisan saja menyusahkan dia. Lepas tu fitnah pula pada mak. Orang akan anggap mak berat sebelah dan sebagainya. Jadi kok mana pun kenalah kalau boleh bertulis, bersaksi supaya benda tu tidak menyusahkan orang menerima dan pemberi tadi. Wallahualam. Masa bicara macam mana Ustaz? Boleh tak semua kata nak sama rata ke ataupun Bicara kuasa? Boleh, insya-Allah. Boleh. Kalau tak ada saksi tu, jadi sama rata tu macam mana? Baik, masa kita bicara kuasa tu, kita boleh masuk semua. Ataupun kalau tak nak masuk semua, kita kena ambil borang DDA. Kalau menyebabkan tanah ataupun rumah lah. Borang DDA ni untuk kita serahkan. Tapi kena tulis tu, kena pandai lah tulis. Saya pun tak pandai menulis borang DDA, walaupun reka je. Kena carilah tukang menulis kat mana-mana ataupun cari peguam lah yang buat benda ni. Cumanya kalau kata nak bagi sama rata waktu bicara kuasa, boleh, tak ada masalah. Memang hakim akan tanya, macam mana nak buat? Hakim tanya kita ni, macam mana nak buat? Takkan kita jawab, awak hakim, awak buat. Tahu dia begitu. Dia akan tanya kita supaya tu namanya bicara kan. Macam mana kita nak buat? Jadi ada orang cakap kami bersetuju nak bagi sama rata. Maka hakim tahulah cara. Pegawai pesaka tu tahulah macam mana nak buat perkara tersebut. Ada juga yang mari semua setuju nak bagi pada satu pihak aja. Ada juga kan begitu. Jadi dia kena isi borang DDA, lepaskan hak, saya dah sumpah setiap satu borang.
letak nama seorang saja. Macam tu saya baru ni lah, tanah dekat tanah di kampung tu, saya bahagian saya 10/20. Ada badai lain 2/10, 2/20. Saya 10/20. Kenapa PU saya dapat banyak? Sebab PU ke? Bukan. Sebab saya menjaga bahagian pak saudara saya. Lepas dah selesai bicara tersebut, saya kena serahkan bahagian 10 tu kepada sepupu saya pula. Sebab dalam geran tanah kami itu nama ayah saya saja. Tapi sepatutnya separuh ayah, separuh arwah pakcik saya. Faham tak? Jadi terpaksa buat isi borang DDA tu, saya dapat lebih. Lebih ni saya dah lepaskan hak saya. Saya dapat lebih sebab apa? Untuk kita serah pula 10 bahagian ni kepada adik anak-anak pakcik saya tersebut. Tu cara dia lah. Tapi kalau saya khianat, alhamdulillah kayalah saya di dunia. Dengan 10%. Tanah harga 300,000, 150,000 dalam tangan. Tapi kita buat gitulah. Cuma nak ajar pada kita ni boleh untuk lepaskan hak tersebut. Boleh nak bagi sama rata mengikut perbincangan kita dengan pegawai pusaka. Kok mana-mana pun kalau lagi bicara kuasa, biar bincang dulu kat luar sesama kita. Jangan kita berbolok, tahu bolok? Bolok uang ni bertempur dalam tu. Jangan. Bila kita bertempur dalam tu, kemungkinan besar kita tangguh percaraan yang lain pula. Aja letih lah kita. Nak kumpul dah lah payah. Bergomor pula dalam tu. Jadi masalah. Ada orang sampai satu bah bawa ahli keluarga mari. Hoi mari. Nak. Ramai. Saya pernah pergi tu, saya bawa itu semua adik-adik datang. Ada lebih ramai pada kami. Kami 7 adik-adik. Ada yang datang lebih pada 7 tu. Penuh dalam dewan tu. Sebab dia akan panggil seorang-seorang. Satu keluarga datang masuk. Ini bilik bicara 1, dia bicara 2. 2 bilik bicara. Yang belah sini dia penuh masuk dengan peguam. Mukanya tegang belaka. Sebab apa? Masalah besar tu. Mungkin harta banyak sangat. Jadi kita kena bincang. Yang bincang ni lah masalah bagi kita sebenarnya. Sebab masing-masing ada dia punya kepentingan dan ada kemahuan, kehendak. Yang panggil ketegak. Yang lagi dahsyat, saya pernah jumpa kes seorang pakcik tu lah. Satu keluarga dia ada sebuah rumah. Rumah ni memang tak diduduki. Tak ada orang duduk. Abang dia pun tak duduk. Tapi bila mana bincang dengan abang nak jual rumah ni, abang kata biar rumah tu macam sedia ada. Tak sah buat apa-apa abang. Pujuk setara mana, guna tu guna ni, ya latif tu sebut apa macam-macam. Tak jalan. Orang macam ni kalau bicara kuasa, mangkau lah. Mangkau sebab apa? Dia kekal macam tu, nak jual beli pun tak boleh. Sampai kata kalau tak nak rumah ni kan, kalau tak duduk, jadi macam mana rumah kita? Rosak rumah kita ni. Anak-anak bermaharajalela, nak tiku-tiku, nak menjadi istana. Jadi, tapi abang tu kekal. Dia kata sebab ada kenangan banyak di situ. Kenangan yang macam Allah, benda yang sampingan saja. Yang paling besar sekali, kita telah merosakkan harta pusaka dan kita telah menyusahkan adik-beradik kita. Yang lain. Itu paling besar sekali lah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tak? Tak ada soalan 2 bulan tak mari, tak ada soalan Alhamdulillah. Kalau soalan, saya nak buat pengumuman sikit lah. Di Baitul Diyak ni, insyaAllah pada 25 bulan ni, kita akan ada Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam. Saya tahu dia datang ke Teluk Intan ni, kerak juga dia. Tapi jemput datang lah. Kalau siapa-siapa yang pergi ke belah Ipoh, boleh jemput datang 25 bulan ni. Faiz kata nak pergi, nak buat live kat sana. Yang kedua, 30 bulan, kita akan bersama dengan Syekh Zainul Asri. Datang juga. Teluk Intan pun biasa datang. Tapi kita akan datang untuk ceramah perdana dekat sana. Selepas isu yang viral baru ni, kita jemput dia datang ke kompleks pendidikan Baitul Diyak pada 30 bulan. Jemput datang lah mana-mana satu yang berdekatan untuk hadir pada kedua-dua program tersebut, insya-Allah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada yang menyumbang beras dan sebotol minyak masak tu. Seperti mana saya sebut banyak kali dah, kita buat program ni, saya akan lancarkan 2 bulan sekali lah. 2 bulan yang kita dapat baru ni daripada Masjid Kampung Jamuan tu dah nak hampir habis. Terutama sekali minyak lah. Beras tu masih ada lagi. Cuma saya dah pesan pada staf kami kat sana, beras yang lama bagi tu kena keluarkan dulu, masuk yang baru. Tidak berbubuk nanti. Berbubuk beras. Saya ucapkan terima kasih lah yang memberi menyumbang. Dan bila-bila masa tuan-tuan boleh bawa untuk menyumbang. Kalau saya datang ke sini kuliah, nak bagi pun boleh, insya-Allah. Dan saya tak jual beras tu. Semuanya budak-budak yang makan. Dia tak makan beras lah, dia makan nasi. Jadi dia makan nasi 15 kilo sehari. Untuk 2 kali makan lah. Tengah hari dan petang. Tengah hari dan malam. 15 kilo sehari. Pelajar kami 45 orang. Termasuklah guru-guru kat situ. Saya tak makan sekarang ni pun. Sebab saya ada rumah sendiri lah. Jadi begitulah keadaan dia kat kompleks ni. Saya buat macam ni tujuannya untuk menjimatkan kos perbelanjaan setiap bulan lah. Salah satu kaedah nak menjimatkan. Orang kata tak ada duit langsung, Ustaz. Duit ada.
Cukup-cukup untuk kita menampung lah. Nak bayar beri beras tu boleh. Cuma kita buat supaya dapat kita dalam kantung Baitul Diyak tu masih ada duit lah. Setakat ni alhamdulillah saya tak pernah lagi miss membayar gaji staff kami 12 orang tu. Tak pernah miss lagi lah. Ada je Allah cukupkan, cukup-cukup. Hari ni kena bayar gaji ni sebab saya akan bayar 23 bulan setiap bulan. Ada je kau ujung-ujung ada je cukup. Dia takkan jadi lebih, takkan jadi 2 3 4 bulan untuk lajak, tak boleh. Dulu saya sempat menyimpan sampai 6 bulan, kita punya stok 6 bulan duit. Saya tak perlu susah-susah untuk 6 bulan sebab ada duit dah. Tapi makin surut lah. Ada banyak program yang kita buat jadi makin susut dia punya kantung tersebut. Wallahu taala alam. Terima kasih semua yang menyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan kita sudah kafarah dan suratul asr. Subhanallah.